Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Amin. Okey. 68. Bab yang kedua pada menyatakan khauf. Khauf maknanya takut. Takut dia ada dua. Dalam bahasa Arab ni ada beberapa perkataan yang menggambarkan takut. Yang paling glamour itulah khauf lah. Lagi khasyah. Khasyah pun maksudnya takut. Lagi taqwa juga maknanya takut. Tapi yang paling mudah kita faham khauf. Sebut dalam Quran khauf, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi khauf ni kata Arab mutadawal bainan nas, maknanya dia selalu digunakan. Kalau kalimat khasyah ni orang Arab pun dia jarang guna. Takwa ni biasanya kita sebut tentang keagamaan lah, yang dihuraikan oleh Sayyidina Umar. Takwa itu macam kamu berjalan di atas padang yang berduri. Bila padang tu berduri, jadi kita nak dengar bergaung apa? Bergaung ya. Boleh dengar ah? Boleh pelan-pelan insya-Allah. Rasa macam sembalang gua pula. Tak apa, dengar tak apa, jangan tak dengar ya. Aku tak apa nak dengar. Okey. Kalau ada echo tu. Okey. Jadi yang biasa kita guna khauf, takut. Khasyah pun kita terjemah takut. Takwa pun kita terjemah takut. Tapi yang biasa paling popular, dia punya tu terrible kot ke yang tu kacau ni? Tak tahu. Oh, ingatkan yang ni. Allahu Akbar. Okey. Jadi yang biasa kita dengar ataupun guna khauf. Khasyah ni takut juga tapi jarang. Takwa pula kita biasanya guna untuk keagamaan lah. Maknanya orang bertakwa, kita tak panggil orang yang takut. Dia punya terrible tu kot. So terrible tu turun kan. Terrible tu apa tu? Dia cukup volume je. Terrible tu tak payah. Terrible tu bikin trouble. Okey. Hello. Okey. Kita jarang pula panggil orang yang baik ni orang yang takut. Kita akan panggil orang bertakwa. Kan? Khusyuk juga kadang-kadang boleh maksud takut. Khasyah. Sebab tu Imam Ghazali dia gariskan pada kita, antara cara untuk kita dapatkan khusyuk dalam sembahyang itu, antaranya ialah tafahum. Kita cuba faham-fahamkan sembahyang tu, bacaan sembahyang tu. Apa dia lagi? Antaranya ta'zim, kita membesarkan Allah Ta'ala. Bayangkan kau
mari JPJ baru blok. Masa tu nak gelak-gelak ke nak fokus? Kelang kabut nak cari mana lesen ni. Boleh gelak-gelak je lah. Masa tu dah serius lah. Belum lagi saya kata okey lah. Kau kejap lagi nak kena interview. Interview yuk. Ketor lah. Mana itu nak menggambarkan, Imam Ghazali menggambarkan khusyuk tu lebih kurang macam tu lah. Maknanya kita berdepan dengan suasana yang serius, berdepan dengan yang besar. Biasanya kita akan jadi fokus bila kita berdepan dengan orang besar. Tak apa, kita rasa gerun, kita rasa respect, kita rasa perlu fokus. Jadi tuan-tuan bayang kita menghadap orang tanah, Tuhan Rabbul Jalil. Boleh dalam semayang kau hidung hidung kan. Masa tu lah nak gatai hidung, masa tu nak gatai telinga, masa tu lah makcik kena lalu sebelah pun tengok. Semayang tepi tingkap kan, tepi tingkap tengok orang lalu lah, mata tu tengok semayang ni. Tak, di mana kualiti solat kita, tang situ jadi persoalan ya? Mana kita tak fokus, kita tak khusyuk. Maka khusyuk tu pun antara kalimat yang membawa masuk takut. Sebab bila orang tu takut, dia fokus, serius. Takut apa? Takut gagal, takut tak sah, takut tak cukup, takut tak diterima. Jadi ulama sufi menghuraikan maksud tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ulama tasawuf menggambarkan khauf tu maksudnya takut apa? Takut amalan kita tak cukup, takut amalan kita tak diterima, takut taubat kita tak diterima Allah, takut dosa kita banyak. Tapi orang yang berfikiran zahir macam orang fiqh, takut itu hanya digambarkan sebagai takut neraka. Boleh follow lah. Boleh follow. Sebab tu ada sedikit perbezaan antara tafsiran ulama sufi dengan ulama syariah. Bukan saya nak katakan bahawa tasawuf syariah berbeza, tak. Gambaran. Sebab nanti orang tanya, mana mari ni, khauf ni, dia kata-kata tasawuf ni perbahasan mari mana? Semua pada Quran Sunnah. Dia bukan dari ulama, cuma tafsiran tadi. Kalau orang fiqh ni dia takut apa? Takut syurga. Pasal apa semayang takut tak masuk syurga? Pasal apa tak buat maksiat, ngelak daripada haram, takut neraka? Bolehlah. Itu kita kata ikhlas yang paling rendah. Kalau orang tanya kita, ustaz, ikhlas tak kita semayang pasal nak pahala, kita tinggalkan maksiat pasal takut dosa? Bolehlah. tu orang sufi kata bolehlah. Itu kira macam Imam Bukhari pernah ditanya, Syekh, nak jadi ulama hadis ni kena hafal berapa hadis? 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Macam tu je Bukhari buat. Bolehlah. 400,000 tu bolehlah nak jadi ulama hadis. Mana dia hafal berapa? 1 juta. Dia hafal 1 juta. Bukhari hafal 1 juta. Imam Tirmizi hafal 700,000, 800,000. Kita nak hafal 7 pun seksa. Macam itulah. Mana ulama sufi ni, bila kita tanya apakah maksud ikhlas tu, boleh tak maksud ikhlas tu maknanya kita semayang pasal nak pahala, nak syurga, kita tinggalkan maksiat pasal takut neraka? Boleh tak? Bolehlah. Ulama sufi kata bolehlah, acceptable lah. Kira C. Kalau SPM tu C, dulu. Semayang pasal apa? Nak pahala, nak syurga. Sedekah pasal apa? Nak pahala, nak syurga, tak nak neraka. Pasal apa tinggal maksiat, takut neraka? Bolehlah.
Habis kenapa yang bangkit tahajud malam tu? Tatajafa jumanil madani yad'una rabbahum khaufan. Memang dia takut sungguh pada Allah Taala. Bukan pasal nak syurga ke takut neraka tak. Memang dia takut kepada zat Allah Taala. So sekurang-kurangnya title orang sufi ni, takut amalan dia tak diterima Allah, takut dosanya tak diampun Allah Ta'ala. Bukan pasal syurga neraka tak. Pasal dosa tu macam kita lah. Kita dengan awet kita lah, kita dengan pakwa kita lah. Kita nak tunjuk hal buruk ke? Kita nak tunjuk hal buruk ke dekat pakwa kita, dekat awet kita? Tak mau. Kita nak tunjuk hal baik-baik belaka kan? Itulah. Bukan pasal nak apa-apa tak. Memang sebab dia awet kita. Kita mesti tunjuk, show the best. Show the best. Boleh pergi tak? So kita Allah Ta'ala ni Tuhan muttali'. Tuhan tu muttali' alal ghaibiyat. Tuhan tu tahu atas benda yang ghaib dan benda yang zahir. Dia tahu apa dalam hati kita. So kita nak ke Tuhan tengok kita kotor? Tu dia, sampai tahap tu boleh pergi nak. Ni dah lama mengaji ni, tu yang pergi tinggi sikit tu, cikiatai. Orang Keling kata cikiatai. So khauf tu banyak level sebenarnya. So khauf ni dia mesh dengan rojak. Khauf dengan rojak tu dia main. Bukan rojak, bukan rojak pasembok tu, bukan. Rojak harap. Sebab tu dalam Quran sebut yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Takut dosa kita tak diampunkan, tapi dalam masa sama kita tamak. Tamak tu bukan tamak pulun kata dunia, bukan. Tamakkan keampunan Allah. Kita takut amalan kita tak cukup, tapi kita minta Allah Ta'ala cukupkan amalan kita. Dia yang kita jadi senang hati ni pasal apa kak? Yang kita boleh relax, boleh gelak-gelak, boleh buang masa. Pasal apa? Sebab kita rasa kita dah banyak duit. Kalau orang pencen lah kan, pencen ada, di dalam ASB ada, tabung haji walaupun tak apa tinggi dapat. Aku punya maki lah baru ni geram macam ni. Kita jaga dapat lah nak bawa dia payment kereta baru lah. Haram. Haram tak dapat buat kan. Ingatkan dapat dah 3-4 ribu, boleh lah bayar deposit kereta sikit. Dapat 400-500 apa cerita. Apa boleh buat. Nasib lah kan. Tak apalah. Dia tuan-tuan kata duit banyak, senang hati lah, senang hati. Itu umpamanya. Yang tuan-tuan boleh relax, di mana rasa tuan-tuan pahala banyak lah. Tu ya relax tu. Relax kak, relax lah. Pahala tadi tahajud banyak pahala dah. Kemudian tadi sembahyang subuh jemaah banyak pahala dah. Kemudian tadi sembahyang duha pula, baru lepas hadik doa dah. Seronok, senang hati. Pahala banyak. Senang hati tu pahala. Senang hati tu pahala. Sebab tu orang sufi ni dia tak gusar bab dunia ni. Ada makan ke tak ada makan ke, duit cukup, itu bukan yang digusarkan. Yang digusarkan tu, cukup ke mana aku nak ngada Allah Ta'ala? Hati aku cukup bersih tak Tuhan nak tengok? Macam kita pengantin kan kau kan? Nak sambut cik abang ni. Ui, make up daripada semalam. Malam berinai, masa tu pergi mandi leluhur. Mandi apa? Aku pun tak tahu istilah ni. Leluhur apa? Lelumur, aku pun tak tahu lantak ni. Lulur, mandi lulur. Datang apa? Lulur tu datang apa aku pun tak tahu. Macam-macam lah. Pasal apa? Kita nak show yang terbaik, the best. Kalau dengan suami kita, bakal suami kita pun kita akan tunjuk yang terbaik. Sebab tu saya kata kita salah. Sebab tu saya minta maaf lah, saya punya pandangan agak kontra pada orang lain. Pada saya, masa hari kahwin tu jangan tunjuk lawa sangat. Biar tak lawa tak apa.
Betul. Ni masa kahwin bukan main tunjuknya dengan make up. Lepas tu seminggu selepas seminggu selepas udah macam tu kat 5 merban. Tu tak betul. Sama macam pergi honeymoon. Seminggu lepas kahwin pergi sana pergi sini, tidur hotel, makan sedap seminggu, lepas tu balik susah. Tak betul. Ya, step by step. Mula-mula duduk susah tak apa, lepas tu ada peti air seronok, ada peti air kan. Mula kakak dulu kahwin tu, zaman sekarang mana ada dah. Zaman sekarang semua dah ada kapet dah. Dulu zaman tikar mengkuang, lepas tu ada tikar getah seronok, tikar getah seronok dah. Dah beli tikar getah. Tikar getah mana kau? Lawa. Kakak gelak tu zaman dulu lah tu. Mana ada tikar getah sekarang kak? Itu zaman dulu ni. Dah ada tikar getah tu seronok benar dah. Tidak tikar mengkuang je. Itu lama-lama baru bubuh mozaik. Ada mozaik tu. Ada mozaik tu. Lah ni kahwin-kahwin ada kapet dah. Dia tak seronok. Dia kalau mula-mula dapat semua tak seronok. Macam tu lah. Saya punya pandangan saya macam tu. So kahwin tu biasa-biasa sudah lah. Ini bukan main make up buh hijau, kuning, coklat semua ni. Panggil lah nak tunjuk yang paling cantik. Lepas tu jadi hantu kat 5 lepas bulan. Itu tak betul. Itu tak betul. Yang orang lelaki bukan main lagi, pergi senaman lah, main gym bagi nampak sado. Sebulan je sado. Lepas sebulan perut boroi habis semua. Itu tak betul. Tak betul. Dia penting maintain tu. Itu yang penting. Sama juga dari segi ibadat ni tu. Jangan kita ingat dah buat baik semua dah, cukup lah. So apa konsep dia tadi, macam mana kita nak prepare, nak tunjuk pada bakal suami kita yang terbaik. Macam tu juga kita nak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita terbaik. Sebab tu kalau nak cerita orang sufi ni kak, kadang-kadang tak masuk akal kita benda macam tu. Sebab apa? Sebab kita kalau ngadap manusia, kak nak minta maaf lah, yang kita tunjuk lawa apa? Tudung, baju, kasut lah, kasut las, jubah. Hak dalam peduli tak? Hak dalam tu peduli tak? Koyak ke, tak basuh seminggu ke, tak peduli. Minta maaf, tak peduli. Orang jantan pun sama. Dia kira baju seluar tu seminggu seluar tu pakai. Dia kira orang jantan lagi teruk. Biasa kita akan tunjuk yang sahih. Manusia tak akan tengok dalam. Dia tanya, soal dalam tu kau bila? Tak tanya. Dia duduk bilik tudung, lawa tudung. Lawa. Dia tak tahu yang skop tu dah 3 seminggu tak basuh. Orang tak peduli. Tapi Allah Ta'ala tuan-tuan, dia tengok hak dalam. Dia tak peduli hak luar ni. Pakai kepiah warna hijau ke, biru ke, baju coklat ke, baju baru ke, baju tudung apa, pelhaya. Yang paling mahal tudung juga tu. Orang sekali mah tudung tak mahal. Ada berapa ratus? Ada 300 tudung. 10 dapat 10. Abang kami tak ada beli mahal, tak ada. Allahu Akbar. Pergi Haryani 200. Ya Allah, aku dandan sakit perut tengok. Masalahnya orang perempuan, dia beli tudung bukan satu. Kalau beli 200 tu 3 tahun pula baru tukar tak apa. Beli 200 tu dia buat syarat je. Hari raya pertama, raya kedua tudung lain, mati. Orang jantan tak apa. Seluar raya tu lah pakai sampai seminggu tak apa. Dia tukar baju je. Tu beza orang jantan dengan perempuan. Tuan-tuan, kita duk belik hal zahir. Tudung lah, baju baru lah, kasut pun jarang kita belik. Stokin tanya stokin. Bila nak suka stokin? Tak tanya, tak siapa nak tanya. Tapi orang Ta'ala kak,
Dia tengok hati kita bersih tak? Sebab tu orang sufi ni dia takut hati tu khauf. Dia takut Tuhan tengok hati dia lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Kita tipu Tuhan. Kita baca apa doa iftitah? Apa doa iftitah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagus tak doa tu? Bagus. Kata bagus. Nama pun doa iftitah bagus. Tapi apa makna Ustaz? Haram. Hanya semayangku dan ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah Ta'ala. Betul ke? Tak, statement tu betul lah. Yang kita buat tu betul lah. Tak ada. Berapa minit je sehari tengok Allah Ta'ala. So ulama sufi interpret maksud inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tu, maknanya setiap kali bergerak orat jantung kita tu haram kita lupa pada Allah Ta'ala. Mana nak buat kau? Tak buat kita. Kalau nak interpret betul-betul maksud dia wa nusuki wa mahyaya wa mamati tu, hidup dan mati aku tu kena Allah Ta'ala. Maknanya tak boleh lupa Tuhan walaupun satu saat. Mana mau? Tak mau. Itulah. Sebab tu saya pernah cakap itu, guru saya sebut ada satu golongan sufi yang menghukumkan diri mereka murtad kalau mereka lupa Tuhan walaupun satu saat. Pasal apa? Tak layak untuk kita lupa Allah Ta'ala. Tak layak. Sebab apa? Dia yang menggerakkan doak jantung kita ni. Ghazali kata, macam mana kamu nak lupa pada Tuhan sedangkan setiap oksigen yang kita sedut, darah jantung yang kita bergerak, semuanya dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Cuba duduk saat seminit dua saat, bayangkan kalau jantung kita berhenti. Bila boleh berhenti? Anytime. Anytime dia boleh berhenti. Jangan heran lah. Saya cerita hari ni, cerita bab mati ni tak heran lah. 2 minggu sudah mak saudara saya meninggal. Logik lah, kena leukemia dah berapa bulan dah terlantar hospital. Hingga hospital tu dah jadi second house lah. Tak pelik lah dengar nanti. Tapi kalau setakat demam 2 hari mati pun ada lah ini lah. Ada yang tak demam pun, pening-pening tu kawan saya kat TP, pening-pening kepala lepas subuh, mari lebuh. Habis gitu lah. Bini-bini mengerut, bang sudah pakai tak ada. Duk sihat walafiat, bukan kata jantung ke, tak, duk elok sihat walafiat. Pening-pening kepala lepas subuh, mari habis gitu lah. Dan cerita ni Tuhan nak ambil ni bila ya. Tu peringatan untuk kita bersama tu saya. Sebab tu ulama sufi ni dia cukup jaga benda ni. Sebab apa? Kita dah bersedia ke nak menghadap Allah Ta'ala. Sebab tu yad'una rabbahum khaufan. Bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tak ada rasa takut, tak ada rasa gerun, dia tak ada khusyuk, tak ada. Macam tu sembang dengan kawan tu sembang duk sambil gorek depan hidung, sambil sembang dengan kawan kan, kawan apa dah, kawan tak ada rasa nak gerun, takut apa, boleh sembang pun duduk bersila lebih kurang kan. Kadang-kadang duduk macam Cina Canan Sayong duduk pun macam tu. Kita dengan kawan ada apa, cuba duduk dengan Sultan Perak, boleh duduk itu? Tak boleh. Pakai apa kena kemat, tengkolok, sampis semua cukup. Sembang pun ya tuanku, macam mana? Sembang pun kontrol suara. Boleh sambil sembang tuanku korek lebih hidung boleh? Mana tu? Tak ada siapa nak pergi korek lebih hidung sembang aja. Habis kenapa dah semayang boleh sambil korek lebih hidung sembang? Tak ada khusyuk, tak ada rasa gerun dengan Tuhan tu, tak ada. Itu masalah. So start pada ni, saya ajak start pada basic. Mula dengan tu dulu. Cubalah diamkan badan kita sebaik mungkin dalam semayang. Mula dengan tu basic. Mula dengan basic.
Ni dah jadi biasa lah. Bila takbir je mula nak garu-garu, nak letup-letupkan tangan. Ni cik. Duduk saja, tak apa jadi makmum lah kan. Imam duk baca Fatihah, duk tekam. Ada tu habisin. Ada habisin macam tu. Nak meletup-letup jari lah. Kalau perempuan duduk belik-belik berus lah. Ada ke telekung semayang pakai berus lah? Sebab tu eloknya semayang ni tak payah colourful sangat lah. Tak payah nak berus ke. Sebab tu dalam semayang kita pun, kalau walaupun orang lelaki pun elok satu warna secantiknya kalau boleh. Ni dekat baju semayang tu pun dekat belakang gambar tengkorak ada, gambar let's ride pun ada. Bikers kental baju sah tak, bukan tak sah semayang, tapi orang belakang duk tengok, oh bikers kental ni mesti baru lepas tengok wayang lah. Dia tu member duduk belakang ni duk baca baju kita, ni mesti baru lepas tengok wayang. Dah hilang dah khusyuk member belakang. Sebab tu kalau boleh sejadah ni pun, bukanlah kata tak boleh, bolehlah cantik-cantik ni boleh, tapi kalau boleh pun biar kosong je. Ni kan duk bilik pula, kan lah. Oh, ada gambar kan. Gambar burung merah apa dah lah. Sudah. Sudahnya. Lain fikir orang tengah semayang. Tu dia. Okey. Allahu akbar. Ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Takut dia. Takut. Saya kata tadi lah kan, kita anak Nabi Rizal Paisa pun takut lah kan. Anak Nabi Rizal, anak relax ya. Kita yang kalut anak lulus tak lulus, anak relax siap pergi main game lagi petang. Tak peduli pun Rizal nak keluar bila. Yang kita jadi mak pak yang duk serabut perut, anak aku dapat apa, nak pergi masuk sekolah mana, nak pergi universiti mana. Anak relax ya. Ada dah. Kau bayangkan besok nak pergi timbang pada malam pada masyar. Takut ke tak? Kau tak takut juga, tak tahu nak apa. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Sebab kata takut kerana dosa tu kira rendah ni. Sebab tu ada beza takut orang awam dengan takut orang yang khawas. Dia ada beza. Sebab tu ulama Sufi ni suka letak 3 kelas. 3 kelas. Kelas orang awam, kelas khawas, kelas khawasul khawas. Sabarnya orang awam, sabarnya orang khawas, sabarnya khawasul khawas. Khusyuknya orang awam, khusyuknya khawas, khusyuknya khawasul khawas. Puasa orang awam, semualah, semua. Puasa ke, semayang ke, zikir ke. Kita boleh zikir tu lah. La ilaha illallah. Kadang sampai tengok kalimah ni, tengok la ilaha illallah. La ilaha. Jadi tu kira boleh lah. Tu orang awam, zikir orang awam. Ada. Itu orang yang macam ni. Anak Buya Hamka, dia tak berani tanya. Bila bapak dia mati baru dia tanya, ibu, kenapa Abu Ya jari dia tak berhenti bergerak? Jari dia tak berhenti bergerak. Baru mak dia beritahu, Abu Ya kamu tu jarinya sentiasa menulis Allah. Tak berhenti jari dia bergerak, tulis Allah. Mana walaupun duk sembang, duk tengok apa pun, hati dia bergerak. Allah. Itu orang tasawuf khawas. Ya Tuhan sebut alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita orang awam ni mulut je sebut la ilaha illallah subhanallah walham, mulut, hati tak ikut. Orang khawas ni mulut dengan hati dia bergerak sekali. Sebut Allah je getar, bergerak hati tu. Khawasul khawas ni mulut tak bercakap, hati dia bergerak.
Tu yang payah. Tu sembang boleh. Mana hati dia sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Sampai tahap tu dia baring pun tak batal wuduk. Kita sambil duduk atas bangku lena dalam masjid bang, dalam masjid sandur je ke tiang lebuh. Alhamdulillah khutbah Jumaat. Itu je dengar. Sedar-sedar Allahu Akbar. Tu dah kamat tu lebuh khutbah Jumaat. Sedap tidur je lah. Lepas tadi pandai-pandai kerja tadi, bila kena pula berani pula tengah hari tadi kan, mandi-mandi pula pergi Jumaat. Memang sedap kena aircon tu, memang sedap lah. Memang cari tiang tu sudah lah tu. Tapi banyak yang saya baca cerita ulama sufi ni pernah berlaku di Mesir, tak silap. Di Mesir ada satu kes, dia ni pak lebay biasa. Dia tengok ada satu orang duduk baring dalam masjid. Bila orang bang azan kamat, dia bangkit terus sembahyang. Dia tengok mati. Dia ni bengong ni, dia tak ambil sembahyang ni, tak ambil sembahyang. Apa benda dia? Aku tengok dia duduk lena dia tidur. Tiba-tiba apa ambil sembahyang. Terus ambil bagi-bagi terus sembahyang, tak ambil wuduk pun. Lepas sembahyang nak pergi hambat. Dia nak pergi hambat, kawan tu nak tegak. Mika tidur tadi bersiapa? Elok dia dekat nak pergi tegur je, kawan dia sedar. Kawan yang nak kena tegur dia sedar ada orang nak minta nasihat dia. Hebat. Kita tak sampai level tu kau. Hebat. Dia tahu ada orang nak minta tegur lah. Dia perasan. Belum nak sampai dekat nak buka mulut yang orang tu, dia terus syair. Ni kawan yang tadi tidur, dia nampak tidur, dia kata, dia terus syair apa? Aku walaupun mata aku tidur, tapi hati aku tak tidur. Hang nampak je aku macam lena, tapi hati aku tak berhenti ingat Allah Ta'ala. Wuduk aku tak batal. Tu dia minta tu. Kita tak sampai lah level tu kau. Dapat letak kepala ke bantai, lebuh. Itu yang berlaku pada Imam Syafi'i. Yes, Syafi'i masa dia mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik sendiri akui Syafi'i semalam tak tidur. Anak dia dah kutuk. Apalah pak kata Syafi'i hebat sangat, aku tengok berderuh semalam tidur. Dah, kata Imam Malik, hang nampak macam tidur. Aku bagi 70 masalah fiqah. Lepas isyak semalam aku bagi 70 masalah fiqah sambil baring dia. Lepas subuh besok dia brief aku dam satu-satu. Tak tidur sampai subuh, duk fikir masalah fiqah aku bagi malam tadi. Itu dia. Kita buka kitab pun tidur. Kita duk ngadak kitab pun boleh tidur. Dia sambil baring duk fikir kitab tu dia. Mana nak sama tak? Tak sama. Level tu dah tak sama. Tu kata berkat, keberkatan tu ilmu tadi sama. Tu je. Tapi kalau kita tak sampai pun, tu saya pergi ziarah makan Syafi'i, ziarah makan Sayyuti. Saya kata aku tak akan dapat alim macam Syafi'i. Dia kata aku tak akan dapat alim macam Sayyuti. Tapi kalau boleh dapat repih-repih pun jadilah. Robin kata orang Perak. Betul teman cakap betul lah. Robin teman cakap depan orang Ta'ala. Depan makan Syafi'i cakap Perak lentok. Keluar cakap Perak. Kalau tak dapat alim macam Syafi'i, dapat Robin Syafi'i pun jadilah kata. Tu ya. Nak alim macam Syafi'i macam mana? Nak alim macam mana? Umur 12 tahun jadi mufti Mekah. Umur 12 tahun dah dibenarkan berfatwa di Mekah. Bukan fatwa kat Kuala. Kat Mekah. Mufti Mekah masa tu, bila orang tanya mufti pasal fatwa, mufti kata tak payah tanya aku, tanya budak ni ya. Budak siapa dia? Imam Syafi'i baru umur 12 tahun. Kita 12 tahun tanya parik boleh lagi. Apa pun tak tahu. Nak lawan macam mana? Sampai Imam Sufyan Sauri Ibn Uyainah, guru pada Syafi'i masa tu, Sufyan Uyainah kata pilah cari tok guru lain. Habis dah ilmu ku, pi cari tok guru lain. Sampai tak tu. Kita pernah ngaji untuk guru tu kata pi cari tok guru lain lah. Habis dah ilmu aku. Tak ada. Yang tu ada, pi cari tok guru lain. Bengap hang ni tak boleh halim. Tu ada. Tu ada. Tok guru kita cakap yang tu ada. Pi cari tok guru lain lah.
penat dah aku ngajak hang tak mau jadi orang, tu ada. Tapi macam Syafi'i ni, Sufyan Sauri, Ibn Uyainah, Mufti Mekah, Muslim Zinji kata hampir cari guru lain. Habis ilmu kami 3 orang ni, habis dah. Pergi cari tok guru lain. Baru dia keluar pada Mekah, pergi cari Imam Malik, ngaji lagi. Dengan Malik lah Syafi'i duduk lama sampai Imam Malik meninggal, barulah Imam Syafi'i keluar pada Madinah. Tuan-tuan bayang di Madinah tu lubuk ilmu, semua anak cucu sahabat duduk di Madinah. Bayangkan Syafi'i mengaji macam mana. Allah, kak kita duduk Madinah seminggu pun habis hati lah kak. Tanya kak balik umrah, habis hati duduk Madinah seminggu. Masa tu kak bayang, masa tu Imam Malik ada guru besar semua ada mengadap ilmu tiap-tiap hari. Kak bayangkan Syafi'i mengaji macam mana masa tu. Tak boleh bayang, tak sampai di otak kita. Berapa hadis dia mengaji tiap-tiap hari tu, dengar ilmu. Itu pun bila habis Syafi'i berhenti mengaji, dah pergi Baghdad pula. Pergi Baghdad pula, cari tok guru kat Baghdad pula. Cari guru, nak guru siapa? Anak murid Abu Hanifah. Habis mengaji di Baghdad, berdebat ulama Baghdad, habis dah pergi Yaman pula, cari anak murid kepada anak murid Muaz bin Jabal, fiqh Yaman, fuqaha Yaman. Dah habis tu pergi balik Baghdad lagi. Lepas tu dah pergi Mesir pula mengaji lagi. Kita ada diploma belagak dah bawa diploma dah, tak salah sembang, tak ada apa nama tu dah. Allahu Akbar. Takut tadi ada banyak level. Paling koman takut dosa, tu kira paling rendah. Kalau buat dosa tak takut, habis. Baru lepas tadi rogol orang, relax. Bapa tadi pun lepas rogol orang, relax. Tu setan besar. Tak ada upaya. Dia sampai paling teruk, dia tak rasa takut bila buat salah. Tu habis. Dan terkadang ia kena mengenal sifat Allah Ta'ala. Pasal apa takut? Pasal gerunkan sifat Allah Ta'ala tu. Itu makrifat. Itu makrifat. So khusyuk yang pertama tadi, kita khusyuk pasal apa? Takutkan semayang kita tak sah. Tu kita pulun. Bolehlah, tu khusyuk level bawah lah. Masuk khusyuk tinggi pasal apa? Kita menghadap Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang bersifat Jabbar, Mutakabbir. Kita gerun semayang ni apa? Pasal gerunkan Allah tu sendiri. Tu makrifat. Boleh ke? Payah nak cerita. Pasal apa duk wirid tak berhenti? Pasal duk takut pada zat ilmu Allah Ta'ala tu sendiri. Bukan pasal dosa kita, bukan pasal nak ambil pahala, bukan pasal nak takut pada neraka, bukan. Yang paling tinggi tentulah para Nabi, para sahabat tadi. Sebab apa? Aisyah tanya Rasulullah, apa kata Aisyah? Nabi ni semayang, sambil Nabi duduk semayang tu Aisyah tidur. Mana bilik tu kecil. Bilik Nabi duduk tu kecil. Rumah Nabi tu kecil je sebenarnya. Lebih kurang bilik tidur kita tu rumah Nabi. Rumah dia tu besar bilik tidur kita. Bilik tidur kita pun besar. Lebih kurang bilik tidur Datuk Vida je. Datuk Vida, jamban dia besar ni. Jamban besar ni. Nak berak boleh menggah dulu. Nak berak. Kalau kata nak tercirit tak sampai ke mangkuk dalam tengah-tengah tu yang lebuh punya besar jamban. Nabi ni kecil je rumah dia. Separuh ni pun tak sampai rumah Nabi ni. Yang kata rumah Rasulullah ni separuh ni pun tak sampai. Rasanya lah. Yang kata rumah Nabi ni besar ni, separuh ni kecil. Jadi kata Aisyah, Nabi semayang ni, sementara dia sujud tu aku dah lena dulu. La ilaha illallah. Dah lena dulu, baru Nabi bangkit. Dah aku lena balik. Lepas tu baru Nabi sujud. Lama lagi, dan aku lena lagi. Jenuh nak tunggu Nabi habis semayang. Kan nak sembang-sembang, laki bini kan macam tu, nak sembang-sembang, nak romantik-romantik kan. Biasalah kan. Siap tadi dah sibuk macam-macam.
Malam lah baru nak sembang-sembang cucu hidung kau kan. Saya boleh cakap itu, anak murid tak percaya. Saya tak tahu. Saya pagi-pagi mesti cuci hidung sikit. Itu. Baru bakit tidur. Romantik. Romantik. Ni Aisyah tak dan. Kok lah nak sembang-sembang duk tengok Nabi semayang. Tengok semayang lagi. Bakit je semayang lagi. Sudah Aisyah tanya, ya Rasulullah, awak yang teruk dengan semayang. Ya. Bukankah Tuhan dah ampun dosa kamu sebelum dan selepas? Sebelum pun tak ada dosa, lepas pun tak ada dosa. Duk semayang apa teruk sangat? Apa Rasulullah cakap? Awala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku semayang ni bukan pasal apa, syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Tu paling tinggi. Syukur. Pasal Tuhan ampun dosa aku tu, pasal tu aku semayang lagi banyak. Tu dah kita ke, kau dah ampun dosa, tak payah semayang. Apa semayang? Sahabat pun macam tu. Kau bayangkan Nabi Isra' Mi'raj, nampak kasut Bilal dalam syurga. Nampak dah Bilal punya kasut sebelah dalam syurga dah. Mana nampak? Confirm masuk syurga dah. Nabi tanya Bilal, ya Rasulullah, agak-agak kamu amalan apa? Amalan apa ya Rasulullah? Aku nampak kasut kamu dah syurga dah. Kalau kita jadi Bilal, ya, best confirm masuk syurga. Relax apa tu kan? Nak buat apa teruk banyak? Dah, lagi teruk dia kuat, lagi buat, lagi banyak. Sebab apa? Sebab syukur nikmat Tuhan janji nak bagi syurga. Tak ada. Tu bukan level kita. Tak ada. Apa kata Bilal? Aku tak ada buat apa pun, cuma aku lepas wuduk, aku sentiasa berwuduk. Itu amalan orang sufi. Kita kau kentut berak kencing, relax. Orang sufi sentiasa berwuduk. Itu yang payah nak buat. Hak tu pun payah nak buat lah. Mana dia sentiasa berwuduk. Pasal apa? Kalau berhadas tu dia anggap kotor. Pasal apa orang semayang berwuduk? Sebab nak ngadap orang Ta'ala. Mana suci. Mana tak berwuduk, mana tak suci batin dia. So orang sufi, sebab Tuhan duk perhati batin 24 awal 24 jam. Sebab tu dia tak akan biarkan diri dia berhadas. Allah, mana nak buat kau? Siapa buat tu? Bilal bin Rabah mula buat sunnah. Bilal bin Rabah antara sahabat yang mula buat, sentiasa berwuduk kata Bilal. Dan selepas aku berwuduk kata Bilal, aku akan sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau boleh buat, saya tabik spring tak? Tabik spring. Pasal apa? Aku pun tak buat. Lepas salah kanan salah kiri je kedegui habis. Tambah dah gemuk-gemuk ni, duduk sila lama nak kentut. Nak kentut. Tunggu. Saya kalau sila macam adik-adik lama sikit siap. Berun. Nabi wuduk macam mana? Saat-saat berun. Jenuh. Mau 2 kolah sehari ambil semayang. Jadi kalau kau boleh buat apa amalan dia yang awet muda, apa amalan yang insya-Allah setan pun takkan kacau kita. Tu je, sentiasa berwuduk, lepas wuduk semayang sunat 2 rakaat. Itu amalan Bilal bin Rabah. Nabi nampak kasut dia di syurga. Taklah berat sangat sebenarnya, tapi kita malas yalah kan. Lepas berak ambil wuduk pula lagi, berak pula. Malas. Tu je. Padahal bukan berat mana pun kan. Tu je. Kalau boleh buat kak, yalah, kalau boleh buat, alhamdulillah. Tu kira apa niat dia? Orang macam tu niat kita nak bersihkan diri. Pasal apa? Pasal Tuhan nak kita nak. Sebab apa? Kita tahu Tuhan akan perhati kita 24 jam. Laki kita tak tengok 24 jam. Masa kita pergi kerja, kita duduk rumah pakai kelawang baju buruk, tak apa nak perhati. Sehari dia balik baru dah bersiap. Kod bersiap. Kod haram. Duduk pakai baju kelawang bau belacan tu dari pagi sampai petang. Kau orang sini kat tempat lain.
Tapi orang sufi ni sedar. Kenapa? Sebab Tuhan tengok hati dia 24. So dia tak nak Tuhan tengok dia dalam dia kotor. Takut tu. Tu level tinggi lah. Level tinggi. Oi, mana lepas dia? Okey. Mana dalilnya? Daripada Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Itu qiraatnya mutawatir. Jangan silap bagi. Jangan duk baca innama yakhshallahu min ibadihi ulama'a. Itu salah. Itu bahasa Arab ke? Dia boleh tunggal terbalik tak apa. Kalau bahasa Melayu, hanya senya ulama yang takut pada Allah Ta'ala. Itu bahasa Melayu kita. Tak. Hanya senya takut pada Allah Ta'ala itu ialah ulama. Itu bahasa Arab dia lain. Dia bahasa Melayu, Ali pukul Muhammad. Fa'il mari dulu, maf'ul mari kemudian. Bahasa Arab boleh maf'ul mari dulu, fa'il mari kemudian. Daraba Imran Zaidun, boleh. Zaidun duduk belakang, boleh. Tu dia. Qara'a risalah Muhammadun, Muhammad baca risalah, boleh. Bahasa Melayu tak boleh tang tu. Sebab tu orang yang handai nahu ni, dia baca kitab dia boleh tahu. Dia tengok dia tahu baris. Tak tu nak train budak murid, seksa. Jenuh kena serin telinga, tak boleh. Tanya usuk nak kena maki dia tiap hari baru nak boleh. Nak boleh baris tu. Nak boleh. Innama yakhshallaha, hanya senya yang takut pada Allah Ta'ala itu bila ulama yang takut pada Allah Ta'ala. So ulama sufi kata apa? Yang masuk ulama tu ialah ulama sufi, bukan ulama fiqh. Bukan ulama fiqh. Sebab takat tahu bab semayang ni bukan ulama lagi. Setakat tahu bab semayang, bab puasa, bab hajat, bab haji, itu bukan ulama lagi. Itu orang tahu hukum. Cuma tahu hukum. Itu benda wajib tahu. Itu berbeza tafsiran antara ulama sufi dengan bukan ulama sufi. Tu jangan bawa benda ni keluar. Saya ustaz kata ada dua tafsiran pula. Kacau tak? Nak cerita benda basic. Ulama sufi kata yang masuk ke ulama itu ialah ulama hakikat. Sebab banyak je orang tahu hukum makam tapi semayang tak khusyuk pun, tak takwa pun. Ramai je menyangak. Yang menyangak tabung haji tu ustaz-ustaz ke, bukan orang lain. Minta maaf jangan marah lah. Tu je. Duk je bab agama. Lebuh. Dia je bab agama berlebuh. Bukan tak tahu halal haram, tahu. Habis siapa yang takut halal haram ni? Ulama yang hati dia takut pada Allah Ta'ala. Siapa dia? Sufi. Mana hati dia tak lari pada ingat Allah Ta'ala. Ilmu yang hakiki, bukan ilmu setakat ilmu zahir, bukan. Boleh? Nabi SAW pernah sabda, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Ini dia hadis bawah tu. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, makrifat ni apa? Senang saja saya kata. Setakat mana kita takut pada Allah Ta'ala. Setakat mana kita takut pada Allah Ta'ala, setakat tu makrifat kita. Dalil ni dalil. Nabi sebut akulah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab Nabi yang paling kenal Allah Ta'ala. Siapa lagi yang boleh kenal Allah Ta'ala? Para malaikat. Kan ada hadis tu. Ada hadis tu. Bila Tuhan bawa keluar je Al-Quran, masa nak tulis kat Lauh Mahfuz, kan Tuhan akan sebut dulu ayat Quran. Apa juga kalamullah sebelum tulis Lauh Mahfuz akan diperdengarkan dulu di langit. So bila dengar je Quran berfirman, Allah Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat ni kepak dia tu. Malaikat ni berkepak. Tu jangan bayang macam kepak ayam tu pula, kan? Tak boleh bayang kepak malaikat ni yang dikata oleh Rasulullah, yang ada hadis kan. Jibril bila dia ada 600 kepak Jibril.
Dia buka satu kanan, satu kiri, gelap dunia ni. Tak tahu bayang masak mana. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Cuma saya nak sebut, bila dia sebut firman Allah Ta'ala di langit, malaikat-malaikat yang begitu punya besar gagah ni mengelepar kepak ni takut. Yang kata hadis riwayat macam kita ambil rantai besi ke apa ke, goreh atas batu. Itulah bunyinya. Ambil sagi balik ada batu, ambil besi, gerih. Itulah kata riwayat tu, bunyi kepak para malaikat takutnya bila dengar firman Allah Ta'ala. Kita relax, tak ada apa. Pasal apa? Sebab malaikat cukup kenal Allah Ta'ala. Sebab tu mereka takut. Boleh faham tak? So kalau orang tanya kita makrifat tu apa dia, senang saja. Setakat mana kita takut pada Allah Ta'ala, setakat tu lah kita kenal dia. Jadi apa dia punya kesan dia? Setakat mana kita kuat ibadat, setakat tu lah makrifat kita. Sebab tu orang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para ulama, para sahabat cukup kuat ibadat. Pasal apa? Pasal takut Allah Ta'ala. Kita nak boleh tarawih 8 pun 8 pun culah. Tak mana jadi culah tu, saja tunggu lambat-lambatnya. Isyak sekali dengan tarawih jamak. Kan Isyak dulu, main Isyak dulu, lepas tu baru tarawih. Kita tahu dah, macam Masjid Umbudiah tu, tarawih dia satu rakaat, satu muka. 20 tu satu juzuk. Mesti lambatnya. Itu kan main dah waktu tarawih baru main. Mana Isyak semayang sekali dengan tarawih. Dapat kau pahala ustaz. Jadinya daripada orang tak main langsung, tu dia ada ayat macam tu. Ayat macam tu ya. Ada kau dapat pahala. Tu ada orang tak main langsung, tu dia duk compare dengan orang lagi teruk. Tak mau. Tak mau. Itu bukan cara kita nak tingkatkan kualiti. Mainlah awal Isyak dapat jemaah lain. Tarawih itulah sekali-sekala nak buat. Nak tengok kualiti kita, itulah kualiti kita. Kalau kita boleh ikut penuh betul, bolehlah. Adalah sikit makrifat tu ada. Kalau rasa malihnya untuk imam ni selu berada, wajak itu imam. Terlatih duk maki tu imam. Wajak lamanya. Dapatlah pahala, mungkin pahala jemaah, tapi pada orang sufi tak ada kualiti, tak ada nilai pada orang tak nak ibadat. So sana kita nak naik tahap tu kok. Setakat mana kualiti ibadat kita? Kita betul-betul seronok buat ibadat ke, ataupun rasa terpaksa je? Pasal apa pergi tarawih? Malu tak pergi kan? Orang Aish Karimah semua pergi, kan aku tak pergi. Sagi sembang dalam Facebook, dalam WhatsApp. Hang sembahyang mana ni? Ya ada grup sembang macam tu kan? Aku sembahyang masjid Benar Panjang, aku sembahyang masjid Lubuk. Aku tak sembahyang tadi. Tak ada model nak sembang. Pergi juga. Aku sembahyang tu masjid Talang. Tapi cepat. Dekat Mesir kat seronok. Kami di Mesir seronok. Mesir ni masjid berlambak masjid. Keluar Isyak tu, tengok bang, mana sedap. Boleh pilih masjid tu best kan? Dia ada 8 cepat, 8 lambat, 20 cepat, 20 lambat. Nak pilih yang mana? Kalau time angin malas, cari 8 hak cepat, 15 minit. Dia baca pendek-pendek, 8 rakaat. Tu cepat. Witir pun dah haram sungguh kan. Lepas tu 8 hak lambat, 8 tapi satu juzuk, boleh tahan lah sejam lebih. 20 hak cepat, 20 tapi cepat, baca qul huwallahu falaq, wallahu falaq, tu cepat. Hak 20 panjang, 2 jam setengah, jenuh dah lutut, 2 jam setengah. Kalau start Isyak pukul sana, Isyak awal masih sejuk, Isyak lepas setengah, lepas suku 6 suku dah Isyak. Maghrib pukul apa? Maghrib pukul 4.30. Best. Musim sejuk. Maghrib pukul 4.45 maghrib lah. Tak dan kurui.
Tak ada lapar. Tak ada lapar. Masa tu pula tak nak periksa, malam tak tidur. Lepas subuh baru tidur. Pakit-pakit pukul 12.30 baru pukul 2 Zuhur dan pukul 11.30 Zuhur lah. Pukul 2 asar, 2.30 asar. Pukul 2.30 pergi cari lauk, pukul 4 masak siap. 45 makan. Macam makan tengah hari pada buka puasa. Sebulan mulut puasa haram tak kurus. Nak kurusnya mana? Tak ada lapar. Mesti sejuk. Mesti sejuk. Jadi pukul 6 lebih dah isyak. Pukul isyak. Tengok isyak 6.30 sampai isyak. Ada yang pukul 7 suku habis dah tarawih. Ada. Ada yang lambang panjang pukul 9.30 baru habis. Api 2 jam setengah. Tu dia dah lah baca satu juzuk lagu lah tu. Sayaqulu as-sufa'u minan nas. Kalau rasa lutut tak boleh tunggu 2 jam setengah. Tapi seronok kan, sebab masjid dia walaupun 20 rakaat pun penuh. Kita kalau umbudiah tu 8 je penuh. Lepas 8 seruh. Kau pernah pergi umbudiah? Tuan ni saya tak tahu lah umbudiah. Orang dia raja, masjid dia raja. Lepas aja 8 tinggal 1 saf setengah. Duduk sampai luar 1 sampai 8 tu penuh sampai luar. Lepas aja 8 seruh tinggal 2 saf. Lepas 10 kurang lagi. Masuk 12 lah, masuk nambah 20 tinggal 1 saf lah kata imam ya. Tu kira yang terpilih je lah. Yang terpilih je lah. Dah lah main lambat, time isyak baru main tarawih 8 belah dah. Lepas tu nak minta syurga nombor 1 lah. Orang tak reti malu sungguh kita dengan Tuhan. Dah. Lepas tu duk sembang pasal makrifat hakikat. Kalau ada orang ni tukar pergi pelempang pada dia sembang tu lah. Saya tak suka orang sembang banyak. Banyak orang tadi sembang tasuk ni orang main gelak-gelak. Ui, aku makrifat tinggi lah. Makrifat tak kunci lepas main tarawih pun malah. Tu je. Saya sebut satu contoh je. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ulama hadis yang terkenal. Anak murid dia duduk dengar lepas dia keluar penjara, selepas dia sebat oleh 2 khalifah masa tu, Ma'mun dengan Mu'tasim. Zaman Mutawakkil baru dia keluar dari penjara. Berapa tahun dalam penjara kena sebat sampai lumpuh tulang belakang. Lepas dia keluar penjara, setiap malam dia akan menangis, munajat. Anak murid dia dengar, matang apa benda tu imam, tok syekh duk munajat ni sampai teriak terus ni. Anak murid dia dengar, duk bang telinga. Ahmad bin Hanbal duk munajat pasal apa, minta ampun Allah Taala. Aku tak larat sembahyang banyak macam dulu lagi dah. Tak larat macam dulu lagi dah. Anak murid tanya lah, Syekh sembahyang berapa je? 100 je. Anak murid duk kira Ahmad bin Hanbal sembahyang berapa rakaat. Anak murid pun rajin duk belik tu imam sembahyang berapa rakaat. Kira-kira 100 itu teriak sikit. Allahu Akbar. Kalau kita boleh buat 4 pun kira lepas isyak buat dia isyak 4 tu kira double thumbs up kita. Lepas main isyak ke 2 rakaat lepas isyak itu sama fadilat dengan semayang raya. Main. Sebab tu kalau malas macam mana pun kau, jangan tinggal 2 rakaat lepas isyak. Nak cepat macam mana pun semayang lah, ringkas. Sebab apa? Fadilat dia sama macam semayang raya. Bukan senang semayang raya. Setahun berkali ya. Tapi boleh di-cover dengan semayang 2 rakaat lepas isyak. 2 lagi tu pun pahala besar juga. So 4 eloknya lepas isyak 4 rakaat. Tak ada siapa nampak 4 2 pun laju lah. Nak kena capati tu kat luar. Kalau lepas 2 pun lah. Kalau 4 tu kira ni. Ahmad bin Hanbal buat 100 pun teriak lagi. Lah orang tanya, Syekh ni dia buat berapa masa sihat tu? Masa sihat dia buat berapa? Cek 300 rakaat masa dia sihat.
Sakit tulang belakang boleh buat 100. Kita elok je pinggang. Ada kena pinggang, patah pinggang? Ada? Tak ada. Nak buat tarawih 8 pun kira wajak untuk imam lama. La ilaha illallah. Tak ada akal. Tak usah sembang. Kita kadang saya sembang orang meluat, sembang pasal pahala banyak. Tak usah nak banding dengan sahabat Nabi, banding untuk guru kita pun kita tak lagi. Tak lagi. Nak boleh pergi macam mana? Macam kita nak banding dengan Tugu Arwah, Tugu Patih kita pun tak boleh tengok. Arwah Tugu Patih ni sementara nak pergi ke Telaga, patah balik habis mata anfiah 1000 baik tu. Nak tu tak boleh buat tu. Mulut ni tak berhenti. Wirid kitab mana ada kita boleh buat tu. Baru meninggal arwah wali tu, Khamat orang tu. Khamat orang tu. Ayah saya cerita, tanda Khamat wali ni kita cakap lah hati dia tahu kita apa cakap. Jangan buat main. Sebab tu saya kalau jumpa orang macam tu nak pergi duduk depan, saya takut lah. Dia tengok hati kita, dia tahu kita cakap apa. Pi. Saya pernah jumpa kat orang macam tu. Alhamdulillah saya pernah jumpa orang macam tu. Tak manji tinggi pun kak, tukar putih rambut ya. Tapi Allah, muka tak pernah masam langsung, senyum seumur. Tambah cerita pula saya cucu Tok Guru pula, anak ustaz pula jumpa saya. Baba. Ayah saya cerita, dia duduk sembang. Ni cerita orang makrifat ni nak cerita ni. Dia jenis orang zikir tapi jenis kelolo tu tak boleh buang. Kelolo jenis makan pun jenis. Sekali tu dia sembang ayah, makan dengan ayah saya. Ayah saya tengok dia makan nampak macam kelolo. Dia ni awak makan betul ni. Dia bergerak, dia cakap dah hati je ayah saya. Dia ambil lauk dia bagi bilik. Tak apalah ustaz, ada orang tak suka saya makan banyak. Dia main. Dia cakap depan tu. Ada orang tak suka saya makan banyak. Zat, dia bagi depan orang tu saya balik. Senyap. Main. Dia tengoklah hati, dia tahu kita cakap apa. Tapi senyap orang tu saya, tak kata apa. Mana kita detik dia tahu kita cakap apa. Tu level tu kak. Apa level dia tadi ni? Dia ni kalau ada makan. Kalau kata itu bini kita tak lalu puasa. Allah, kita kata siapa lauk ni? Tak ada. Bodoh kita tu ayat kita keluar, bodohnya bini malas nak masuk. Itu ayat kita keluar. Ni tak. Dia kadang balik bini kata tak ada lauk bang, puasa. Tak reti nak marah kat orang langsung. Ya Allah ya Rasul. Tak. Saya jumpa lah 2-3 orang macam tu. Nak banding dengan tu kita tak boleh pergi lah. Tak usah kata nak banding dengan Syafi'i. Tak ada muka kita dia. Tak ada muka tu, tak ada. Nawawi pakai tak ada. Nawawi umur 9 tahun besar ni. Jumpa itu kadar besar-besar ni. Imam Nawawi rahimahullah umur 9 tahun besar-besar ni dapat itu kadar. Cerita dia pasal apa? Malam tu, mana tu kadar tu dia nampak pelik. Dia tanya pak dia, ni apa dia pak ni? Apa benda ni? Pak dia kata apa? Aku nampak pelik rumah kita. Pak dia tak pasal pun. Pak pun tak tahu. Pak dia pun tak tahu benda tu kadar. Sudah pak dia pergi tunjuk pada Syekh. Jaga anak kamu tu elok. Mudah. Anak kamu dah dapat itu kah? Ada umur 9 tahun. Naik belum umur tu. Hebat Nawawi. Allah. Sebab tu orang Saudi walaupun Wahabi ni dia marah pada orang Asy'ariyah, tapi Nawawi dia tak pernah usik. Orang Wahabi ni walaupun dia marah Asy'ariyah, dia marah orang-orang ulama Syafi'i ni dia kutuk, tapi Nawawi dia tak pernah usik. Andai tak andai Nawawi. Pasal cerita 9 tahun dia dapat atau kadar tu memang sabit riwayat memang sabit. Kawan saya cerita, ni nak cerita orang lebih wali. Cerita boleh cerita saja nak tumpang cerita. Kawan saya cerita mengaji di Madinah. Satu malam tu blackout di library Madinah tu, kutuk khanah Madinah besar tu blackout. Dalam blackout tu dia nampak ada tempat bercahaya. Dalam library tu nampak bercahaya. Kalau kita nak pergi tak? Kalau kita blackout tiba ada nampak cahaya sikit, nak pergi pakai tak pergi dah. Tapi yang jaga ni pun handai juga. Yang jaga library pun dia pun pergi tengok apa benda yang bercahaya. Dalam tempat-tempat gelap ni ada satu benda bercahaya. Dia pergi tengok buku, ada kitab yang bercahaya dalam. Cek tengok tulisan tangan Imam Nawawi bercahaya.
Bukan level kita. Bukan level kita. Kita nulis PhD nak dapat duit, nak dapat CJ. Dua ulama' yang saya tahu yang mengarang kitab, yang saya tahu setakat ni, yang saya dapat tahu riwayat, dua ulama'. Contoh yang pertama, imam yang karang kitab Nahwu tu, Matan Ujrumiyah. Dia ambil kitab dia campak dalam sungai. Kalau timbul pakai, tak timbul tenggelam itu. Tu Ujrumiyah yang kitab. Yang kedua yang saya tahu, Imam Malik. Dia karang Muwatta' dia. Lepas dia karang, sebelum dia karang tu pun tanya ulama' dulu lah. Dah karangnya ulama' semua tu dah siap karang dah. Dia ambil bekas ayak ni, bekas ni macam satu besin ayak tu, letak. Dia kata, ya Allah, kalau aku tulis kerana lillahi ta'ala, tak basah kitab ni. Kalau aku tulis bukan kerana kamu, ya Allah, biar pergi tenggelam ni. Kan bila dulu dakwat kan dakwat jenis cair, bila kena air kembang habis ha? Ini riwayat ni memang betul benar Imam Malik. So dia kata, kalau aku karang kitab ni bukan kerana Allah Ta'ala, kamu tak terima kitab ni, biar pergi tenggelam habis. Kau timbul kitab tu atas ayak. Muwatta' Imam Malik timbul atas ayak. Allahu Akbar kabir. Tak basah pun kitab. Bukan level kita. Bukan level kita. Pasal apa? Ni dia beza dia. Khasyah, takut pada orang Ta'ala tu lebih daripada takut pada manusia. Ingat, bila orang tu takut pada manusia, pada orang Ta'ala semata-mata, tak ada lain yang dia takut. Satu. Yang kedua, ni ulama' punya. Kalau ulama' tak ada dalam kitab ni, mungkin tak ada. Bila orang tu takut pada orang Ta'ala, orang tengok muka dia pun gerun. Ni dia tak ada pada kita. Orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, dia sampai tahap apa? Orang takut dekat dia. Sebab tu kita buka ziarah. Hatta itu baru saya dapat cerita hantuah kita. Hantuah pahlawan Melayu kita ni. Saya dapat satu cerita baru lagi saya dapat. Hantuah ni walaupun dia panglima perang, tapi dia ulama. Yes, ulama, yes. Dia bukan jalan-jalan orang. Riwayat kata bila Portugis dah kuasai Melaka, masa tu hantuah ada di Riau ke di Johor tak silap. Dia pergi dia jumpa hantuah. Dia kenal ni hantuah. Ni Portugis ni. Dia kata, aku nak lantik kamu balik ke Melaka jadi panglima. Aku lantik kamu jadi panglima di Melaka. Hantuah kata, tak, aku tak akan balik ke Melaka. Kalau aku balik, orang pertama aku bunuh hang. Tu dia hantuah. Tu tak larat tu. Masa tu dah tua sangat. Tapi apa yang saya dapat cerita tu, orang Portugis tu kata, tengok muka hantuah ni gerun. Nampak kehebatan tu, nampak. Walaupun dah tak larat, dah tua tu. Tu dia. Sebab tu tentu kalau kita perhati baik-baik betul. Saya lah banyak jumpa Tok Guru. Tengok muka dia orang tu, kita tak boleh tengok lama. Gerun tengok Tok Guru ni. Bukan takut pasal takut hantu ke apa. Segan. Kita rasa kita punya kecil. Kita tu kecil depan dia. Saya duduk pernah menghadap Syekh Mustafa Bora, saya pernah duduk sebelah Syekh Ramadan Buti, saya pernah duduk sebelah. Allah, rasa kita besar tu tak ada. Tak ada. Tengok muka dia tak cakap apa pun, senyum dia. Tapi kita tu rasa Allah bahagia. Pasal apa? Hati dia takut pada Allah Ta'ala tu. Allah. Sebab tu kata zaman Zakaria Ansari masa tu jadi khalifah Syekhul Islam masa zaman Osmaniyah tak silap. Kerja Mamalik apa masa itulah di Mesir. Zakaria Ansari di Mesir. Dia dah kurung-kurung ke 9 ke 10 dah mutaakhirin Syafi'iyah. Jadi datang khalifah Islam satu sembang dia. So khalifah tanya Zakaria Ansari, Syekh, agak-agak siapa orang yang paling hebat dunia? Siapa orang yang paling hebat dunia ni? Kata khalifah pada Syekh Zakaria Ansari. Kata Syekh Zakaria, tentulah khalifah Amirul Mukminin, pegang empayar dunia. Tentulah orang yang paling hebat. Dah, kata khalifah ni. Orang yang paling hebat ni, kata khalifah tadi, kasut dia pun orang berebut nak pegang. Siapa dia? Kasut Zakaria Ansari. Zakaria Ansari masuk ke masjid, anak murid pakai berebut nak pegang kasut, nak ambil berkat Tok Guru. Ya Allah. Kasut aku, kata khalifah, tak siapa siur nak pegang. Kasut khalifah tak siapa siur nak pegang. Kamu jauh lebih hebat pada aku.
Zakaria Ansari. Ya Allah. Boleh saya sebut saja lah kau nama-nama ulama. Tak apalah. Jadi kalau kita tak dapat jadi diorang pun, tiru-tiru diorang pun tak apa. Ya Allah. Jadi Nabi lah orang yang paling takut orang Ta'ala. Panjang itu. Sambunglah pada depan insya-Allah. Kita baca fiqh pula. Seronok tasawuf ni. Ya. Boleh lah, tak apa. Ya. Alim. Nak mencapai hakikat itu, dia kata kena ada tarikat ke ataupun apa ke, saya tak berapa nak kira Ustaz. Okey. Tarikat ni segi bahasa jalan. So tarikat ni dua, sama ada cara kita ikut formality, memang ada tarikat hari ni banyak tarikat hari ni, ataupun kita ikut disiplin. Ya. Saya tak nafikan ada orang yang boleh capai tanpa melalui tarikat, ada. Tapi memerlukan disiplin yang tinggi lah. Sebab sekarang ni pun banyak yang tak berapa nak boleh pakai pun ada. Tu yang jadi betul-betul. Tu yang saya kadang pun pada saya dia perlu macam mana pun, nombor satu back to basic. Jaga makan kita, jaga cakap kita, kan? Disiplin hak tu. Tapi kenapa yang perlu kita masuk tarikat ni? Sebab apa? Kadang-kadang kita tak tahu kita tu level mana. Rasa pelik dah. Kita rasa kita wali dah. Tu yang jadi kacau. Kadang-kadang gitulah. Kenapa ada saya jumpa lah beberapa orang yang jadi macam tu? Sebab dia bukan orang, mana maksud saya bukan, minta maaf, dia bukan ustaz, tapi dia minat nak jadi sufi. Dia ambil fadilat pada ustaz tu, ambil fadilat pada ustaz ni, hafal wirid tu, hafal wirid ni, sudah jadi penin tu. Tu tempat tu saya, benda ni kena jaga betul ni. Dia main kadang saya tengok dia tu macam penin. Dia tu macam penin. Dia macam bela. Dia tak tahu, dia tak boleh nak ejah. Ni sebab tu saya kata, anda masuk tarikat mana kah? Tak ada. Kacau. Jadi yang nak perhati tu tak ada. Jadi pada saya basic simple je. Buat setakat, kalau kita tak nak masuk tarikat, buat simple saja. Mana buat sikit-sikit. Cuma back to basic saya kata dia. Back to basic. Apa dia? Jaga mulut kita, jaga, tambah ilmu. Ilmu zahir kena tambah. Ni kena faham. Ni yang kita ngaji zahir ni. Walaupun tasawuf tadi kita faham, tak, dia masih ilmu zahir. Yang jadi masalah, jadi pokok yang penin ni, dia terus hamai tasawuf, dia tak mengaji basic tasawuf. Itu saya dapat dia penin. Yang paling penin yang saya jumpa itulah. Dia kata dia dah sembang dengan Tuhan. Tu kacau. Saya baca dalam video Syekh tak bersama. Ya. Dia bercakap pasal Syekh, dia bercakap pasal tarikat Naqsyabandi. Ya. Dan dia itu mengamalkan tiga tarikat. Ya. Saya bertengok. Kalau larat. Dia kata, itulah pasal sifat hati yang Allah je. Dia dah hati. Yes. Dia senang juga. Nak tahu saya kata tadi, bila sebut Allah Ta'ala bergetar tak hati kita. Tu je. Kalau tak ada tu, belum lagi lah. Bila baca Quran ada tak rasa, berasa gerun tu ada tak? Tu kata khauf tadi tu. Penting khauf ni. Dia basic dan tasawuf. Khauf ni. Ada tak rasa gerun bila Allahu Akbar? Ada tak? Tak ada. Belum lagi tu. Belum. Walaupun masuk tarikat 40 tahun, tak ada apa. Pasal apa? Mana perut kita tu masih tak clear. Masih tak clear. Kadang ada orang masuk tarikat masuk, tapi duk sembang pasal reta tak habis-habis lagi. Sebab tu ulama dia disiplin dia tu. Disiplin jaga makan, jaga minum, ya. Allahu Akbar.
Saya tak pakar lah kat bab-bab itu. Saya tak kat teori ni boleh cerita lah. Nak kena tu tuan-tuan kena pergi cari orang yang level tinggi lah. Level tinggi tu kawan lain, pok saya pun ada. Tu lah. Tuan-tuan boleh kena carilah, insyaAllah. Tak apa, pelan-pelan. Cuma satu saya pesan, jangan duk kalut. Maksud saya kalut hambat. Ada? Aku masuk tarikat 3 bulan nak jadi wali. Jangan. Aku masuk 3 bulan ni nak jalan atas air. Jangan. Sungguh ada orang buat macam tu. Niat tak ada lain. Aku nak hati aku sentiasa ingat Allah Ta'ala. Aku nak bersih kata cukup. Niat dia nak itu je. Dah cukup. Hati sentiasa. Yes, cukup. Dah cukup. Kalau niat benda lain, Tuhan bagi lain. Tuhan tu maha adil. Dia nak kita nak apa? Betul bang? Kita apa benda kita buat dunia ni, kita nak apa? Tuhan tu maha adil. Dia akan bagi apa kita nak. Kita tujuan kita nak apa? Kita nak kahwin, nak cari bini comel, Tuhan bagi bini comel. Dapatlah bini comel. Kita nak anak kita pandai, Tuhan bagi anak kita pandai. Tapi jahat. Na'udzubillah. Minta apa? Sebab tu saya pesan anak murid saya, minta Allah Ta'ala biar bagi jodoh yang baik pada aku dunia akhirat dah. Bagi aku jodoh yang baik yang boleh bagi aku dunia akhirat. Berikan aku ilmu yang boleh manfaat aku dunia akhirat. Cukup. Ni minta aku jadi alim, jadi pandai, hebat berdebat. Tuhan bagi ya. Tuhan bagi. Tu kita minta tu. Kita ilmu pasal nak debat dengan orang. Tuhan bagi. Tapi tak ada apa. Tak ada apa. Memang pandai bercakap, kita tak nak apa. Kita nak apa? Kita ibadat ni nak apa? Nak bersih diri. Niat dia. Aku minta ya Allah, aku tunjuk aku pada guru amalan yang boleh aku bersihkan hati aku. Dah. Untuk mencapai redha kamu. Jangan minta lain. Jangan minta lain. Ni banyak ni, saya pelik-pelik saya jumpa ni. Sebab tu saya kadang saya tak apa nak suggest sangat. Sebab kerana banyak pelik-pelik ni. Usah pergi cari mana dapat batu 5 lah, dapat ngawuk tu saya nak ambil. Ngawuk tu ngawuk. Batu geliga lah, dapat kerih lah, dapat apa. Memang mana ajaran tu pun saya tak tahu. Jadi tapi pesan saya tu ya. Jalan tapi ini jangan tinggal. Kitab jangan tinggal. Sebab tu yang saya faham tarikat ni dia tak boleh tinggal syariat. Syariat jangan tinggal, akidah jangan tinggal. Yang jadi banyak golongan tarikat yang melalut ni pasal apa? Dia tinggal fiqh, dia tinggal tafsir, tinggal hadis, tinggal tauhid, tinggal. Itu yang jadi kacau. Dia jadi melalut, dia tak tentu karah. Tak ada. Boleh? Tak mana kita? Tinggal setengah jam lagi ya. Terlajak masa. Okey. Lukus mayang. Tu dia punya lama tinggal tak ingat lah. Nifas kan? Ada, sudah. Azarus salah. Okey. Okey. Aurat sudah. Lukus mayang. Niat sudah itu kan? Niat. Niat itu pun saya ingat. Okey. Okey. Allah SWT. Arkanus salah. Rukun sembahyang ada 17. 17. Jangan pelin. Kita belajar 13 ya. 13 itu tanpa tertib. Tanpa tamakninah. Ada ulama yang asingkan tamakninah. Jadi ada 14. Ada yang kira pula apa nama, rukuk 1, tamakninah 1, Iktidal 1, tamakninah 1, sujud 1, tamakninah 1, dua sujud 1. Tu jadi 17. Sebenarnya 13 tu ya saya. Saya ada pening kepala. Jadi pertama niat. Mika mazhab kita Syafi'i, niat bermula daripada mula perbuatan. Contoh kita nak bayar zakat. Masa keluar duit tu. Lagi puasa bila dah masuk Ramadan dah. Jangan niat puasa. Aku niat puasa. Bila nak puasa? 3 minggu ni. Tak edih. Haji. Yang tu lah.
dah sampai miqat dah baru niat. Ni kat Malaysia niat aku niat buat haji. Tu dia. Kacau. Lain kalau kita naik kapal terbang tu lain cerita. Mana kita dah prepare siap dah, pakai tu. Pernah kalau lalu nanti aku dah tu niat bersyarat namanya. Mana kita lalu tu tempat takut mana bila nak confirm sampai ke tempat tu. Yang kita daripada timur sini yang dipanggil Yalam-Lam kan. Itu satu tempat di Yaman sana dah kira dah boleh niat dah. Itu miqat makani dah. Takut terlepas kalau terbang kan laju. Tu. Jadi kita boleh niat sebelum tu lagi. Dekat-dekat. Macam bulan puasa dia ada satu tempoh lepas mata maghrib boleh niat dah. Mana kira malam tu dah kira boleh niat dah. Jangan asak niat dah. Kalau esok kalau puasa kira puasa niat. Mana asak niat dah. Tak boleh. Maghrib. Sebab apa nak tunggu subuh tu kita takut terlepas masa. Sebab kalau ikut kaedah asas masuk waktu baru niat. Tidak. Dalam puasa special case. Sebab ada hadis itu mengatakan bahawa boleh kita niat sebelum subuh. Maknanya batu maghrib dah mula kita boleh niat. Jangan sebelum maghrib dah niat tak boleh. Tapi dalam semayang masa niat masa takbiratul ihram. Sepanjang takbiratul ihram tu boleh niat. Daripada A sampai bar. Pandai-pandai lah. Just boleh tak? Tang Allah tu boleh. Saya tak bisa sampai bar baru boleh. Tak apa. Janji boleh sudah. Janganlah sampai bar. Buat apa? Tak tahu buat apa tadi. Tak boleh. Sampai bar baru tak niat lagi. Kacau. Tu kacau. Sebab tu niat ni panjang bicara. Ada budak tanya saya, Ustaz, saya dah niat mandi wajib. Apa itu? Besok mandi wajib lupa nak niat. Lah, masa hang niat tu hang pegang tak air. Sentuh tak air sikit. Masa niat dah. Hati-hati duk niat nak mandi wajib besok. Tak ada. Mandi lain. Mandi lain. Sebab apa? Niat tak buat lagi. Dah buat lupa niat tak ada. So niat macam mandi wajib boleh kita macam kita contoh ni amalan nak puasa ni kan. Ni cerita orang baru kahwin. Minta maaf kau jangan marah kau. Cerita orang baru kahwin. Pantang tercuit sikit kan. Jadi kalau besok pun nak mandi wajib takut kacau. Kacau tak mana? Ayat masuk telinga. Itu antara benda yang kacau dah. Tu macam mana nak buat? Lepas tu ambil masuk telinga sekejap. Niat angkat dalam sah. Ataupun kak ni nak sorok ni, kak pun ada sorok-sorok kak. Baru kahwin. Basuh kepala siap. Malam tu basuh kepala siap, niat angkat benda wajib, basuh kepala. Tu tidur dah lah kering besok. Besok mak mentua tengok, tak basah rambut menantu. Tak basah. Ni orang tua-tua apa panggil pelik-pelik ke kan? Tak ada apa-apa ke? Mak mentua padahal settle lah. Pandai menantu, pandai belajar bekah. belajar bekah kat Ish Karimah. Tu bagus lah. Basuh siap kepala. Niat mandi wajib. Tapi jangan sambung pula lepas tu. Faham sambung tak? Minta maaf kau jangan marah lah. Pergi sambung kena niat lain lah. Ni tak sambung dah. Terus tidur lah. Terus tidur maknanya lepas tu besok terus mandi tak apa. Sebab dah niat malam. Kita dah sentuh air sikit. Sebab tidur tidak menyebabkan junub. Boleh wudu tak boleh. Ustaz saya basuh muka lu pagi ni, malam ni wudu, niat wudu. Itu tidur. Tidur tu membatalkan wudu. Lain. Mandi wajib dah. Mandi wajib kita dah niat kita basuh tadi. Tidur tak menyebabkan jadi mandi wajib. So besok kita sambung ya. Sebab dah niat dari malam tadi sekat. Tak apa. Macam wudu pun kita jalan. Ni tengah basuh muka ni orang nak start kereta lah. Allah tak dan basuh muka tu. Lepas tu sangai PTP baru sembahyang. Baru sembahyang zuhur. Ambil tangan pula. Muka tak basuh lah. Dia dah basuh lah. Tapi jangan kentut tengah jalan tak di. Kentut kira orang ambil lain. Tu pekah dia, macam tu ya. Tapi sembahyang dalam takbir tu. Takbir. Cuma ada keringanan macam Nawawi fatwa, keringanan macam jenis orang payah nak niat ni. Allah panjang no.
sampai 16 rakaat. 16 harakat. Allah, aku sembahyang fardu zuhur. Oh, payah no. Dia yang wajib dia apa? Sembahyang fardu zuhur. Sudah. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur wajib tunai kena panjang cerita. Panjang cerita. Ni apa? Sembahyang fardu zuhur. Sudah. Nah, sebab apa? Nak sembahyang kan? Takkan nak makan cekodok zuhur. Mesti sembahyang fardu zuhur. Takkan nak puasa fardu zuhur pula. Mesti sembahyang. Jadi ringkas dia apa? Lalu je, bukan. Dia ada beza antara lalu niat dengan sebut niat. Kita ni banyak duk sebut niat. Sahaja aku sembahyang. Tu yang jadi panjang. Niat ni lalu je nak sembahyang fardu zuhur. Dah, makmum, imam dah. Laju je sebenarnya. Kita duk berbetul tu yang lambat tu. Tu yang 16 harakat. Allah. Oh, tak ada. Allah. Tambah jamak qasar lagi kacau. Lagi kacau. Macam mana ustaz kalau jamak? Tengok kalau jamak takdim senang. Senang. Sembahyang zuhur dulu. Allah, aku sembahyang fardu zuhur qasar. Sembahyang fardu zuhur qasar. Makmum. Dalam sembahyang pertama tu niat kita kan jamak takhir asar dalam zuhur. Masa bila? Dalam tempoh tu, dalam tempoh sembahyang tu. Jangan dah salam baru teringat Allah, tak niat tu tak boleh. Dalam tempoh sembahyang sebelum kita bagi salam pertama, kita dah niat dah dalam tempoh tu, kita dah sembahyang nak takdim kena asar dalam zuhur. So lagi niat je aku sembahyang fardu asar. Tak payah niat jamak takdim tak payah. Sebab dah kita dah sebut. Cukup. Jamak takhir lagi senang. Nah, sambil bawa kereta je niat jamak takhir. Zuhur masuk lah. Tapi niat syarat zuhur dah masuk lah. Jangan niat lah jamak takhir. Sebab nak tidur tak ini. Niat kau terbang. Kan? Lah pukul apa? Lah 11.20. Tak gini atau balik nak panjang lah. Nak jamak niat ziarah sebenarnya jamak takhir zuhur asar. Tak jadi kena jaga asar dalam tempoh zuhur tu. Pengumpul kata dah zuhur dah masuk, terniat aku takdim ke takhir ke zuhur dah asar. Tak apa, tidak boleh. Jadi itu kira niat dah. Selagi sembahyang kan tak payah niat dah. Niat lah sembahyang zuhur ke asar. Tak payah niat aku nak dah takdim nak takhir apa dah niat tadi dah. Tapi kalau tak niat takhir dosa. Dosa mana kita kena qada sembahyang. Boleh tak? Dia kena kursus khas ni. Bab jamak taksir ni kena ada kursus khas. Tidak dia hilang gitu ya. Takbir tu ihram. Takbir tu yang fardu. Angkat tangan tu dah. Sunatnya. Apa? Tak angkat pun tak apa. Angkat tu sunat ya. Angkat tu sunat dah. Cara tu pun sunat lain. Yang terbaiknya cara kita rapatkan jari kan. Buka sikit. Gitu. Dan bengkok sikit nanti. Allah. Sebab tu ada beza antara angkat takbir dengan sujud. Ada orang semerapnya. Semerap, tak faham. Semacam angkat takbir sini. Ni. Itu ada umat lawak. Sembahyang kat Sabah. Tu iman yang angkat Allah. Takat tu yang angkat. Pasal apa? Telinga dia panjang. Orang Sabah kan jadi Allah. Dia kan berbetulan telinga dia sampai situ, dia pangkat Allah. Tak, walaupun telinga kita panjang mana bawah tu, tekat angkat sini. Mana dah tahu jenis tu masuk Islam, telinga panjang sampai sini. Untuk nak kat sini ya Ustaz? Tak, letak kat sini. Sebab ikut nguruf dia tak mana. Basicnya kat situ. Itu takbir. Bila sujud bukan kat sini. Tak situ kita sujud. Salah. Sujud tanah sini. Bau. Sebab kita nak tolak.
Nak tahu? Pula mana badan kita duduk dekat bahu. Itu yang seksa benar nak makik pada sujud tu. Situ letak nak tolak tu combak depan orang. Salah. Ada cara itu yang takbir lain, takbir tak sini. Tapi sujud sini. Jangan sujud telinga tang situ. Salah. Taklah batal sembahyang, cuma tak ikut sunnah itu saja. Lama dah sembahyang ni kau no. Hak tu tak settle lagi. Last takut terlupa. Bagi salam. Macam mana bagi salam yang terbaik? Kita biasa bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Tentu. Assalamualaikum. Salam yang betul dia kepala tegak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat ikut sunnah. Kita ada buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Boleh lah sah. Sah tapi tak ikut sunnah. Boleh je, tak ada masalah. Yang ketiga, boleh. Tapi ada orang Allahu Akbar, lain tak boleh. Allahu Akbar sahaja, lain tak boleh. Kecuali mazhab Hanafi je boleh. Dia ada hujah dah sendiri lah. Tak boleh guna nama lain. Ar-Rahman Akbar ke? Tak boleh. Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Ataupun Allahu Rahim, dia tak sebut Akbar. Allahu Arham, sudah. Itu tak kena. Tak ke? Kena. Seluruh jamhur ulama katakan Allahu Akbar, lain tak. Cuma ada pandangan daripada Abu Hanifah saja yang bercanggah, itu tak apalah. Yang ketiga, qiyam, berdiri atas orang yang fardu, atas yang mampu pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu kalau larat berdiri. Masuk larat tu boleh tak? Boleh. Tapi saya seminit je boleh. Seminit. Lepas seminit lutut ketak. Tak apa. Bubuh kursi duduk. Boleh tak berdiri? Boleh buat berdiri. Tapi sembahyang sunat boleh tak duduk? Boleh. Dalam bas nak sembahyang sunat? Boleh. Sembahyang sunat Zuhur lari bas? Boleh. Tak masalah. Jadi yang kata Nabi semayang atas unta tu semayang sunat, bukan semayang wajib. Semayang wajib tetap kena berdiri, rukuk, sujud dengan sempurna. Yang tu semayang sunat, tak apa. Nak suruh unta berhenti pula, kacau. Naik bas suruh bas berhenti, apa nak semayang duha, kacau. Sekarang ni bas pada transit RNR kan. Bas kata okey, ni soalnya kita jamak tu, kalau bas yang beriman sikit lah drivernya. Ini payah nak cerita lah. Ini patut dididik lah. Driver bas ni kata kena didik macam tu. Okey, soalnya kita naik bas pukul 11.30 daripada Kuala. Nak sampai ke JB mungkin kita jangkakan pukul 7 mau sampai JB. Zuhur Asar memang kita semayang atas jalan. So kita cakap siap, kita ke jamak takdim. Pukul 3 kita akan sampai Tapah, kita akan jamak takdim. Kita sampai pukul tak kira lah. Kita sampai Tapah pukul 3. So kita jamak takdim. Ataupun kita rasa kita selesa, kita buat takhir. Buat takhir. Bagi tahu siap, senang. Okey, sekarang dah masuk Zuhur, kita niat jamak takhir. Senang. Ada macam tu lepas? Tak ada. Tak ada, haram. Tak ada. Dia start bas jalan. Habis sangat berhenti makan. Kita berhenti makan tu. Ni benda patut kita kena ubah. Bukan maksud bila cakap pasal agama tu kita tempat lebay dah. Kita wajib semayang. Semayang ni wajib. Rasa ada kemudahan. Cakap je, okey. Sana kita 7 jam tak jalan. Pernah jadi bang. Ni bukan tempat lain, tempat aku kerja. Hari Jumaat kita keluar pukul 9 pula dari Ipoh. Sampai mana ke dah Zuhur Jumaat. Dia pun buat takti je. Saya kata, bang, nak waktu teman Jumaat. Kita musafir ustaz. Musafir pelotak hang. Aku keluar pelotak sekali je. Ustaz mana pergi ajar tu? Dalam tu ada ustaz seorang dua.
Bukan kita jamak je. Hantar mengaji kitab mana? Mula nak mengaji kitab kena maki. Keluar dah masuk waktu subuh Jumaat wajib atas tu. Walaupun musafir. Kena semayang. Kalau kau terbang tak payah dah. Nak buat macam mana? Ni selagi bas tu boleh berhenti, semayang. Ni bas catat pula tu, bukan bas express, bas catat. Saya kata pergi cari. Hampa pergi keluar. Ni sampai mana? Pendang. Buka internet, buka web. Tak mana dekat Pendang tak pergi semayang. Kalau aku tak tegur itu satu bas tu pakai tak semayang Jumaat tu. Nah. Ada payah nak cerita. Okey, kalau hari lain tak semayang lain tak apa. Boleh jamak rasa. Cuma Jumaat kalau dah keluar subuh Jumaat tu sepatutnya macam mana nak elak? Macam mana nak elak? Kita naik terbang kan pukul 11 Jumaat. Mesti lepas Zuhur punya. Macam mana buat? Helah dah. Keluar tu subuh, sebelum subuh. Kita keluar pada Kuala ni kan, airport dekat KLA. Keluar sebelum subuh. Mana? Subuh sama pukul berapa? Pukul 6. 5.30 start kereta keluar. Itu helah dah. Keluar pukul 5.30. Lagi subuh ke mana? Semayang lah dekat mana Simpang Pulai ke, semayang subuh tu. Mana kita keluar sebelum subuh. Maka Jumaat tak wajib bagi dia. Simple cara untuk mengelak tu. Boleh kan? Boleh. Betul dia. Mana baca Fatihah? Itu pun jamhur ulama. Ada ulama kata tak payah baca Fatihah, baca surah lain. Ada pendapat yang katakan gitu. Tapi pendapat yang kuat, dalil yang kuat mengatakan Fatihah. Sebab tu baca Fatihah ni wajib belajar tajwid. Apa yang menarik tentang Fatihah kak? Kalau kita perasan, dia tak ada nun mati. Mim mati. Betul? Perasan? Tak perasan tak? Kau baru nak perasan hari ni. Fatihah tak ada nun mati, tak ada mim mati. Dia tak ada idgham, tak ada iqlab, tak ada ikhfa, tak ada. Sepatutnya Fatihah tak teruk nak belajar. Sepatutnya. Itu antara kemudahan yang kita dapat. Kalau ada. Kalau tak ada. Cuma makhraj huruf saja dalam Fatihah. Mat tak ada masalah. Mat tidak menjadikan benda tu kita kata lahan jali dalam tajwid. Tak. Cuma sikitlah bis, hamaz, rah, hamaz, ra, tafkhim. Tu mana? Sira, sad, ra. Dia banyak makhraj huruf. Dalam Fatihah dia banyak kepada makhraj saja. Nun mati tak ada, mim mati, mat sikit-sikit lah. Waladdallin, mat alim, kalimi musaqqal. Itu saja. Nak pergi tajwid ni pun adik-adik ni apa tajwid? Apa yang matan apa tajwid? Tafatul asal apa? Dok. Tak apa, pelan-pelan. Apa insya-Allah. Mudah-mudah ni apa tak lekat insya-Allah. Dah tua-tua macam saya nak apa kitab, boleh lah. Apa ujung pakai lupa, pakai ujung lupa tu dah. Tapi masa budak besar ni dulu apa ya Allah. Ingat sampai tua insya-Allah. Yang kelima, rukuk. Nanti kita akan cerita detail. Rukuk. Yang keenam, tamaninah. Nampak tu dia beza, dia kira tamaninah tu kira rukun lain. Tu jadi banyak. Ada setengah ulama dia cembok rukuk berserta tamaninah. Dia tak kira sekali. Dia tak kira asing, dia kira sekali. Ni dia asing, tu jadi banyak. Yang ketujuh, iktidal. Iktidal maksud apa? Tegak balik. Tegak balik. Ada pula pasien Sami Allah man hamidah, pegang balik dia. Tak payah ada tunjuk alim kau no. Tak payah. Itu mazhab lain. Itu pun qaul yang lain. Dia PA manusia ni dia suka tiru orang, betul nak pelik. Balik Mekah ni baru buat haji. Dia tengok ada orang Sami Allah man hamidah dia pegang tu. Dia pun ikut. Nampak lain sikit lah. Aku balik Lubuk Mabah ni nampak lain. Tak payah. Tak payah. Dia berlaku khilaf ulama. Masalah Nabi kata
masuk i'tidal tu Nabi kata kamu balik macam asal balik, itu kata i'tidal. Tadi rukuk turun dah, patah balik. Syafi'i kata masuk berdiri balik tu berdiri tegak tu, tangan tak payahlah qiyam balik. Cuma ada ulama dia kata ikut balik asal qiyam balik. Syafi'i kata kalau qiyam tu nak macam Fatihah balik. Tu bahasa ulama. Kita dah ikut Syafi'i, ikut je dah. Nak tunjuk alim dengan orang lain, pelik dengan orang lain. Ada pula Sami Allah, ada pula passion macam tu. Tu sah buat pelik-pelik orang tu sah. Tu sah dia buat pelik pada orang tu sah. Nak angkat tangan angkat je, tak nak angkat tak usah angkat, biasa kita. Ni dak lain Sami Allah man hamidah Rabbana. Tu nak macam kunut ke apa? Nak tu sah buat. Orang nak buat ustaz, orang nak buat tu mengaji tu saya ikut. Ikut apa dalam kitab. Senang. Jadi kacau. Sagi sana tambah lagi pula. Sagi pebu periuk ada tu pula, tambah lain. Dia akan jadi bila tambah dia akan tambah dia pelik-pelik tambah. Ikut apa dalam kitab yang sedang. Sami Allah man hamidah cukup. Tegak balik tangan. Kalau rasa malas sangat tak payah angkat tangan. Sami Allah man hamidah, tegak sudah cukup. Boleh. Ni laju-laju ni. Yang ke-8 tamakninah. Duduk Ustaz, jangan terus Sami Allah man hamidah terus, tak ada. Apa sebab tamakninah? Berhenti sebentar. Mana majoriti badan kita diam sebentar, sekadar subhanallah. Tu masuk tamakninah. Mati Ustaz. Ni baru Allah man hamidah terus. Tadi itu macam patuk ayam ni. Ada beza. Kecuali sembahyang sunat lain. Dia ada beza itu. Ini cerita wajib. Ya fadhil. Okey. Ada sikit lah pandangan Abu Hanifah tu lain lah, itu isu lain cerita sini. Okey. Yang ke-8 tamakninah. Yang ke-9 sujud. Sujud 2 kali. Sebab tu dia tak sebut 18 rukun. Sujud, dua sujud balik dah. Dia sebut sujud 2 kali. Yang ke-10 tamakninah dalam sujud. Yang paling penting rukuk sujud tu biar lama sikit, biar steady sikit. Walaupun ada mengatakan itu bukan satu perbahasan yang besar. Sujud kena lama berada sujud, rukuk kena lama berada i'tidal. Saya perhati ada orang dia tak peduli bab tu. Dua sujud lama sangat. Lama sangat. Subhanallah, Allah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru lama penuh. Sebab ada pandangan yang mengatakan batal. Ada pandangan yang mengatakan batal kalau duduk antara sujud lama daripada sujud. Mungkin dah tak kuat pandangan tu, tapi kena raih juga. Sama juga i'tidal. Jangan lebih lama daripada rukuk. Rukuk saya pinggang gaut. Saya tak ada 3 saat. I'tidal lama. Nak betul orang balik. Lama. Sami Allah, habis je hamidah turun lah. Sami Allahu liman hamidah. Betul orang dah 2 saat. Nak ambil angin. nak turun sujud. Kacau. Jadi lama pula. Cukup tamakninah sikit turun. Sama juga macam duduk under sujud, sekejap saja. Kalau nak baca habis doa duduk under sujud tu, baca tasbih panjang sikit dalam sujud. Subhanallah a'la wa bihamdi. Subhanallah a'la wa bihamdi. Subhanallah. Ni dah sujud saya subhanallah wa bihamdi. Tung. Naiklah, tahan duduk. Ni nak betul pinggang. Lama. Rabbighfirli warhamni. Ada pandangan mengatakan batas. Sebab sujud tu rukun panjang, duduk sujud tu rukun pendek. Ada pandangan yang mengatakan gitu. Kena raih. Walaupun saya jumpa tu guru kata dak tu pandangan mana main tak tahu. Wallahu a'lam. Saja tambahan je. Tak ada lagi tak ni kot. Okey. Duduk antara 2 sujud. Yang ke-12 tamakninah. Yang ke-13 tasyahud akhir. Ada baca tasyahud atau tahiyat bolehlah.
Yang ke-14, duduk tu. Mana tasyahud tu baca, duduk tu. Mana apa? Jangan baca berdiri pula. Lenguh pinggang duduk lama, bangkit berdiri. Apa? Macam tahiyat. Tak boleh. Tak pun duduk menjulung. Tak boleh. Duduk setakadar yang boleh. Macam kau cerita itu, kalau kita duduk masalah kaki apa, duduk macam mana boleh. Saya boleh bersila. Tak apa. Bersila. Jadi duduk. Memanglah ikut sunnah ni kita duduk macam tu kan. Duduk tawaruk ataupun duduk iftirash tadi. Tapi dah tak boleh. Lutut tak boleh bengkok. Tadi kita dah sujud dah. Dah duduk macam mana? Saya boleh duduk bersila, tak apa. Janji duduk. Macam orang lutut jam kan. Macam tu ya. Duduk macam mana pun. Janji duduk. Jangan berdiri. Berdiri tak sah tahiyat akhir. Tapi berdiri lah. Lain kalau memang tak boleh. Saya tak boleh. Saya semayang berdawal akhir semua berdiri je. Tu tak apa. Lutut memang jam lah. Punggung pun jam. Duduk atas lantai tak boleh. Tu lain cerita. Ada pula pasien macam tu. Macam-macam lah. Tapi asal dia tahiyat akhir tu duduk setakat mana boleh. Saya kata itu, kau boleh duduk macam mana? Macam mana boleh duduk? Macam ni boleh. Ada saya duduk mesin jenis harap macam tu. Dia jenis orang dia tak boleh nak lipat panjang. Dia duduk separuh macam tu ya. Antara sujud duduk angkat sikit macam tu ya. Boleh duduk. Dia jalan. Kira duduk. Memang tak boleh buat apa dah. Tak apa nama je lah. Start pun dengan berlunjuk. Jenis orang Kita boleh. lutut dia tak boleh bengkok. Memang jam lah. Tak apa. Buat. Nak berdiri tak boleh. Nak apa tak boleh. Tapi jangan ada duduk belakang tu imam lah. Kacau. Mentang-mentang dia main awal jemaat. Ada passion tu. Kalau kita dah macam tu, kita masuk OKU ni, tepi sikit. Jangan kacau orang. Selagi orang nak langkah lah, nak linear. Lepas tu saya perhati ada jenis orang tua ni pun dia main awal masjid. Dia parking tepi. Pandai. Dia pun letak tongkat situ. Orang pun faham. Orang pun faham. Selagi main duduk tengah, selagi nak ubah sah pula, kacau. Nak bergerak tu So parking tepi. Senang. Dia nak sahwal juga tapi parking tepi. Jangan duduk parking belakang tu imam. Kacau. Kena ada kameraman pula tengok terselak kain ni, kacau. Dan julung itu jangan ada pakai jubah. Pakailah seluar. Pakai jubah karang, silap-silap Angry Bird nampak orang, kacau. pakai seluar. Tu kena penjaga tu. Nampak benda gelak-gelak tapi benda tu kena jaga. Tu tak dalam kitab, tu pakai akal sendiri. Sebab apa? Kita jangan ngocoh orang. Biasanya orang macam ni dia orang tahu sebab dia orang tahu kalau main lambat tak ada space. Seperti tengok dia tu ramai orang jenis gaut-gaut jenis OKU ni dia main awal bagus. Dia main awal jadi dia parking tepi. Pandai. Sebab sehari nak balik pun senang. Kan setengah masjid dia buat siap tepi tu, ada parking tepi tu. Ada pula jenis ada veranda masjid, parking tepi veranda tu lagi cantik. Tu tak kacau orang. Tak kacau orang dengan kursi roda duduk masuk dalam tu. Parking tepi tu tak apa, senang. Saya keluar tu balik. Senang cerita. Kalau main lambat pun kacau juga kan. Sekali orang dah parking situ dah. Sebab tu kelonggaran. Sebab tu ni lah, saya bukan nak kata apa. Ibadat ni yang paling cantik masa muda. Ni duduk sihat mafiat ni, lutut okey, pinggang okey semayang. Bila main tua besok dah lutut dah gaut dah, kita pun semayang tak pernah sempurna, Tuhan akan cover balik. Tuhan akan cover balik yang tak sempurna tu dengan yang benda yang kita buat masa sihat lah itu. Buat macam mana Ustaz, zaman dulu zaman Pok JJ tak semayang, tu tak apalah, tu cerita lain, tu cerita lain. Ni sekarang duduk sihat, ni kata kak duduk sihat ni, boleh lah semayang, boleh main mengaji. Na'udzubillah, minta jangan dam, kena penyakit tak boleh bangkit. Na'udzubillah, minta lindung. Saya pun minta lindung, takut kak. Takut apa? Takut nyusahkan orang tu ya.
kena penyakit macam tu besok sampai tak boleh main mengaji, tak boleh sembahyang jemaah, Tuhan bagi pencen free. Yes. Ada hadis tu Nabi sebut, habis dah masa kita. Nabi tengah naik kuda ni, Nabi berhadis, Nabi bersabda, tengah naik kuda, naik unta ni, Nabi cakap kepada para sahabat, ada di kalangan kita yang tak mai join kita, tak naik kuda dengan kita sekali, tak melalui lembah pergi ke perang sekali, tapi dapat pahala sama macam kita. Sahabat tak achieve macam tu kan, tak pergi tapi dapat pahala free. Siapa dia, kata Nabi? Dulu masa dia sihat dia join kita, tapi hari ni dia sakit, dia ada masalah, dia tak dapat join kan? Tapi hati dia tetap nak join jihad dengan kita. Sebab tu niat buat baik ni kena buat setiap hari. Azam tahun ni nak mengaji sampai habis kitab, mau ada azam itu, mau ada azam itu. Supaya apa? Kata na'udzubillah, ada kalau tak sakit sekali pun kan ada masalah, kenuri lah apa, dapat pahala. Tak salah, tu tak apa. Cilok tentu tak apa. Macam kak-kak ni duk mengaji setiap ahad kan, contohnya. Okey, ataupun mengaji talaki dengan Ustaz Tajwid tu, aku azam tahun ni nak khatam, biar ada itu. Itu tak apa, sebab dia bukan ibadat khusus. Kalau puasa tak boleh, tadi saya sebut, nak pergi niat Ramadan lah tak boleh, tapi ibadat sunat dia boleh. Okey, aku azam tahun ni nak khatam mengaji tajwid dengan Ustaz. Kata-kata tak dapat pahala juga, sebab kita dah niat. Allah pemurahnya Allah Ta'ala dari kita. Tu yang penting. Wallahu a'lam. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma nabiyyi rahman rahmin haqqa. Baik. Ini banyak muka baru ni. Banyak muka